Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, hari ini kita akan teruskan dengan sains tingkatan 2 kita iaitu bab 2 ekosistem. Untuk hari ini kita akan melihat lebih kepada subtopik 2.4, peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Untuk topik 2.4 ni kita akan lihat apakah peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. Alam semula jadi diancam kemusnahan akibat aktiviti manusia. Jadi kebanyakan kemusnahan yang telah dilakukan kepada alam sekitar kita, kebanyakannya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia, di mana manusia ni kadang-kadang yang pertama kita nak lebih kepada pembangunan. Di mana kita tebang semua pokok, kebanyakan pokok untuk kita membangunkan kawasan tersebut. Jadi dalam masa yang sama, haiwan ni, tumbuhan, dia kehilangan habitat, kehilangan sumber makanan. Yang inilah yang akan kita bincangkan seterusnya di dalam topik ini. Manusia bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Jadi kita adalah manusia yang berfikir. Makhluk yang telah diberi fikiran. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Sebab tadi kebanyakan aktiviti yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan kemusnahan kepada alam sekitar. Jadi kita sendiri bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan alam. Yang pertama kita akan lihat kepada kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Jadi yang pertama, penebangan hutan. Jadi biasanya hutan ni ditebang disebabkan oleh untuk pembangunan, untuk pertanian. Dan dekat sini kita boleh nampak apakah kesan-kesan kepada penebangan hutan. Jadi penebangan hutan ni seperti yang kita tahu, dia adalah menjadi habitat ataupun tempat tinggal kepada haiwan. Jadi apabila hutan ditebang, ianya akan menyebabkan yang pertama, kepupusan spesies flora dan fauna. Untuk spesies tumbuhan, untuk spesies haiwan. Sebab kalau kita tebang hutan, keseluruhan hutan akan ditebang. Ianya juga akan serba sedikit mengganggu kehidupan lain juga. Kemudian kesan rumah hijau. Seperti yang kita tahu, hutan ataupun pokok-pokok yang ada dekat dalam hutan, dia akan menjalankan proses fotosintesis. Di mana segala karbon dioksida yang telah kita keluarkan akan diproses kembali oleh pokok-pokok tersebut, dan mereka akan mengeluarkan byproduct ataupun yang kita panggil sebagai bahan buangan, iaitu oksigen. Oksigen inilah yang kita gunakan. Tetapi apabila pokok-pokok ni dah ditebang, dah ditebang, tak ada orang ataupun tak ada hidupan yang akan proses karbon dioksida kita. Karbon dioksida ni. Jadi kesan rumah hijau adalah di mana amount ataupun bilangan karbon dioksida akan meningkat dan akan menyebabkan kesan rumah hijau. Dan sebersikit ianya akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian hakisan tanah. Seperti yang kita tahu, sebelum ni kita dah belajar pada bab kitar karbon. Kitar air. Jadi kita tahu apakah fungsi tumbuhan, terutama di lereng-lereng bukit. Ianya serba sedikit untuk mengelakkan hakisan tanah ataupun tanah runtuh. Jadi bila penebangan hutan berlaku, tiada pokok untuk mencengkam tanah dan hakisan tanah boleh berlaku dengan mudah. Kemudian kita akan tengok aktiviti manusia untuk perindustrian. Seperti yang kita tahu, di kawasan-kawasan tertentu kita boleh nampak kilang. Kilang memproses plastik, membuat plastik, membuat bahan kimia. Jadi ini adalah antara kesan dia, perindustrian yang berlaku. Yang pertama, pencemaran udara. Di mana gas-gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dia akan dikeluarkan melalui asap-asap ini. Udara, kemudian air. Kadang-kadang ada juga perindustrian dan ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai, menyebabkan pencemaran air.
Tanah juga begitu. Kadang-kadang bahan-bahan yang sepatutnya dibuang dengan baik, tak dibuang dengan baik. Jadi ianya akan menyebabkan ketiga-tiga pencemaran. Sama juga ianya akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, hujan asid. Okey, jadi apabila sisa-sisa buangan daripada perindustrian tadi, dia juga akan menyebabkan hujan asid. Kemudian kita akan tengok daripada segi aktiviti pertanian. Okey, jadi untuk aktiviti pertanian ni kita boleh nampak kesan aktiviti pertanian dia adalah pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan baja secara berlebihan. Okey, jadi contoh kalau macam kawasan pertanian ni dia adalah di sebelah sungai. Okey, apabila kita menggunakan baja yang terlampau banyak ataupun pestisida yang terlampau banyak, bahan-bahan ini akan sekiranya berlebihan, dia akan dialirkan terus ke dalam sungai. Okey, jadi sungai tu akan ada pestisida, akan ada baja. Okey, jadi ianya akan menyebabkan proses-proses lain lah yang berlaku. Contohnya eutrofikasi. Okey, jadi eutrofikasi ni dia akan disebabkan oleh lebihan baja daripada sektor pertanian. Lebihan baja ni dia akan masuk ke dalam air. Okey, dan kemudian dia akan menyebabkan rapid growth ataupun pertumbuhan alga-alga di dalam sungai. Okey, jadi ini akan menyebabkan kes-kes lain lah. Okey, jadi awak boleh cuba cari eutrofikasi. Okey, proses ni. Kemudian, tanah kehilangan mineral akibat pertanian yang tidak lestari. Pertanian yang tidak dirancang. Okey, jadi sekiranya awak memang nak buat satu sektor pertanian, okey, nak menceburkan diri dalam sektor pertanian, awak kenalah membuat perancangan yang teliti, memikirkan kesan jangka panjang, kesan jangka pendek. Okey, supaya kita tak akan menyebabkan aktiviti ni mengganggu ekosistem ataupun alam sekitar. Okey, kemudian pembuangan sampah sarap. Okey, jadi pembuangan sampah sarap ni macam biasa dia akan menyebabkan pencemaran air dan tanah. Sebenarnya bau pun sama. Okey, sebab dia akan menjadikan bau busuk. Okey, kita pun tak rasa macam tak elok bila kita bau busuk tu kan. Okey, air, sekiranya sampah dibuang merata-rata, tanah pun sama. Okey, banjir kilat, sekiranya ada longkang-longkang ataupun saluran yang tersumbat, ianya akan menyebabkan banjir. Kemudian bau busuk, ni tadilah bau busuk akibat perebutan sisa pepejat organik. Okey, sekiranya barang-barang ini tidak dapat dilupuskan dengan betul, ianya akan menyebabkan bau busuk. Kemudian, ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah perkara yang penting, di mana kita akan menguatkuasakan undang-undang. Okey, Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan penguatkuasaan undang-undang di semua negeri. Okey, contoh, dia membuat rondaan. Ada badan-badan tertentu, Jabatan Perhutanan, membuat rondaan di kawasan hutan menggunakan helikopter. Okey, jadi dekat kawasan hutan ni, biasa kalau hutan yang tebal, hutan yang memang sepatutnya tidak diterokai, Jabatan Perhutanan dia akan meronda menggunakan helikopter supaya dia boleh nampak keseluruhan apa yang berlaku dekat kawasan hutan. Sekiranya terdapat pembalakan haram, mereka akan terus ditangkap. Mungkin disaman ataupun dipenjara. Okey, sebab sekiranya mereka melakukan pembalakan haram di kawasan-kawasan yang terjaga, terkawal, itulah. Okey, jadi di situlah undang-undang kita sangat berguna bagi mengelakkan pencerobohan. Kemudian, mereka juga menjalankan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori-lori balak. Okey, jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Jabatan Perhutanan. Meningkatkan kesedaran orang awam. Okey, untuk orang awam ni the general. Okey, contoh nilai murni diajarkan di sekolah supaya pelajar dapat menghargai keseimbangan alam dalam mata pelajaran pendidikan moral. Okey, contoh siapa yang ambil pendidikan moral. Bukan pendidikan moral je. Contoh macam sains pun yang kita tengah belajar sekarang. Ini adalah salah satu cabang di mana kita memberi kesedaran kepada orang ramai. Okey, kepada pelajar, kepada orang awam. Okey, supaya adalah penting untuk kita mengekalkan keseimbangan alam. Contoh, kalau macam awak. Okey,
awak tahu apa yang awak perlu buat supaya awak boleh mengekalkan keseimbangan alam. Kita dah belajar kan? Kitar nitrogen, kitar oksigen, kitar karbon dioksida. Kitar-kitar ini perlu kita pastikan supaya kitar ini berjalan dengan lancar. Okey, pembalakan hutan apa kesannya? Jadi kita dah didik awak sejak daripada bangku sekolah lagi. Okey? Kemudian nilai murni diterapkan melalui media massa. Contohnya kalau awak nampak, kalau awak berjalan dekat contoh dekat sekolah sendiri, mungkin awak akan nampak beberapa poster tentang kesedaran awak untuk awak menjaga keseimbangan alam. Pun ada juga jangan buang sampah berrata-rata. Sisa toksik. Benda-benda tu memang kita dah ajar sejak daripada sekolah. Kemudian media massa juga tak terlepas daripada educate ataupun memberi pengajaran kepada orang-orang awam. Mengamalkan 5R. Yang pertama 5R ni. Biasa dekat Malaysia kita dengar 3R lah. Okay. Reduce, reuse, recycle. Tapi awak akan nampak lagi 2 dekat sini. Di mana yang pertama sekali refuse. Okey, mengelakkan daripada menggunakan bahan yang tidak dapat di sekitar semula. Mengelakkan. Okey, jadi contoh kalau plastik, awak pergi makan kan? Awak pergi makan dekat kantin, awak guna plastik. Kan? Awak pergi kedai luar, awak guna plastik. Nak bawa bungkus bawa balik rumah, plastik kan? Plastik ni adalah sesuatu yang benda yang sangat sukar untuk kita semula. Untuk kita gunakan semula. Jadi apa yang awak buat, kita refuse. Contoh awak pergi sekolah, awak bawa Tupperware. Awak pergi kedai lain bawa Tupperware supaya awak boleh bungkus makanan. Sebab Tupperware tu bekas makanan tu kita boleh recycle. Okey? Jadi kita elakkan benda yang kita rasa tak boleh di recycle. Okey? Reduce, mengurangkan jumlah bahan yang digunakan. Kurangkan bahan yang kita rasa memang akan menyebabkan pencemaran lah. Okey, jadi sebenarnya bahan yang boleh menyebabkan pencemaran ni banyak. Aircon awak pun boleh menyebabkan pencemaran. Okey, tapi ikut. Kalau kita rasa benda tu perlu, dan okey. Kalau macam yang Tupperware tadi, yang plastik tadi, kalau awak rasa boleh kurangkan, dan kita guna benda yang sepatutnya. Reuse, menggunakan semula sesuatu bahan. Contoh, kalau macam awak beli air botol. Guna air botol kan. Lepas tu botol air tu kan bentuk dia macam ni kan. Mungkin awak kreatif, awak guna semula, reuse. Okay, so you reuse again. Untuk botol air ni awak guna sebagai pasu contohnya. Cut this one, potong, kemudian awak guna sebagai pasu. Ataupun awak buat hiasan. Macam surat khabar. Mungkin awak boleh guna sebagai bahan hiasan. Okay, straw. Kemudian recycle, mengitar semula bahan. Kalau awak perasan ada dekat beberapa kawasan, awak akan nampak tong 3R. Okay, tong 3R ni untuk awak recycle macam plastik, bahan-bahan plastik, bahan-bahan tin dan juga bahan-bahan surat khabar, kertas-kertas. Okay, awak boleh guna kitarkan semula. Kitar semula awak masukkan je. Okay, nanti akan ada badan-badan yang terlibat akan ambil bahan-bahan awak dan akan bawa pergi kitar semula. Repurpose, menggunakan sesuatu bahan untuk kegunaan lain. Okay, jadi kalau macam repurpose ni boleh lah macam tadi lah, macam botol juga. Okay, purpose ni adalah tujuan. Okay, contoh kalau macam bahan tu adalah tin. Tin tu kan, air tin kan. Okay, jadi air tin ni kegunaan ni untuk minum, mula-mula untuk minum. Okay, kemudian awak gunakan, mungkin awak gunakan untuk jadi pencedok beras ke, boleh juga. Okey, untuk cedok beras, repurpose. Okey, tujuan yang pertama tu awak dah guna dah, and then awak guna semula ataupun awak guna untuk tujuan lain pula. Itu maksudnya repurpose. Okey, kemudian menggunakan kaedah kawalan biologi. Okey, jadi kawalan biologi ni kita dah belajar dalam topik 2.3. Okey, jadi topik yang agak panjang 2.3 dan kita dah belajar berkenaan dengan kawalan biologi. Di mana kita menggunakan benda hidup untuk mengawal benda hidup lain.
di mana kita menggunakan sesuatu organisma untuk mengawal populasi organisma lain. Okey. Jadi, kita cuba untuk mengelakkan penggunaan pesticide. Okey, sebab yang awak tahu kebaikan menggunakan kawalan biologi ni adalah lebih baik sebab dia yang pertama dia mesra alam. Okey, sangat mesra alam. Tak ada pencemaran akan berlaku. Okey, jadi kat sini kita bolehlah mengelakkan gunakan pesticide ni. Mencemarkan udara, dan tanah dengan menjalankan kaedah kawalan biologi dalam pertanian. Okey, sebab kita dah belajar kebaikan dan keburukan dia, jadi pandailah awak menilai. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan pencemaran alam dan dalam masa yang sama mengekalkan keseimbangan alam. Okey, jadi untuk topik 2.4 kita dah tamat sampai sini. Jadi untuk all the topic 2.1 until 2.4 kita finish everything. Okey. Jadi untuk 2.4 saya akan tamatkan kelas sampai sini dan kita akan tengok untuk topik seterusnya iaitu topik 3. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan terima kasih.